Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Cimetusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Kemboja. 950 unit rumah jenis teres bakal dibina di bawah projek perumahan negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhammad Satin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Hok Sopia, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Kemboja ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Kashar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Hok Sopia. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 Jun 2020. Kewujudan sekolah-sekolah Arab sangat signifikan dalam usaha kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berpengetahuan tinggi khususnya dalam bidang agama dan berperanan dalam mengukuhkan penghayatan hidup beragama. Hari ini, 468 pelajar baharu Sanah 5 sekolah-sekolah Arab seluruh negara bagi penggal baharu persekolahan tahun 2023 memulakan sesi persekolahan. Di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, sesi pendaftaran kemasukan pelajar pagi tadi disaksikan oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wan Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Agama. Semasa lawatan, rombongan meninjau kelas-kelas, aktiviti kurikulum dan bahasa Arab. Tahun ini, jumlah keseluruhan pelajar dari Sanah 5 hingga Sanah 11 di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah seramai 1,832 pelajar. Pada masa ini, terdapat 7 buah sekolah Arab yang menawarkan pelbagai peringkat pendidikan bermula Sanah 5 hingga peringkat Perayu. Sementara itu, 213 pelajar memasuki Sanah 5 di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Sesi pendaftaran kemasukan pelajar baharu disaksikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Lawatan antara lain meninjau kelas-kelas pelajar Sanah 5 dan interaksi bersama pelajar-pelajar dan ibu bapa. Jumlah keseluruhan pelajar Sanah 5 dan Sanah 6 di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan seramai 536. Jumlah pelajar sekolah Arab semakin meningkat iaitu dari 46 orang pada awal penubuhannya kepada 5,647 pada tahun 2022. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah petang tadi mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada tabung bencana kemanusiaan banjir Pakistan, mangsa-mangsa kebakaran dan rumah roboh serta bantuan membaik pulih rumah. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyerahan sumbangan-sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan.
RM50,000 disumbangkan kepada tabung kemanusiaan banjir Pakistan 2022 dan diterima oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tabung Bantuan Kemanusiaan. Sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM29,900 diserahkan kepada 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di beberapa buah kampung di negara Brunei Darussalam pada akhir tahun 2022. Sementara itu, 2 buah keluarga menerima sumbangan kewangan dengan jumlah keseluruhan RM47,000 bagi tujuan membaik pulih rumah. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima sumbangan berjumlah RM12,914 bagi tabung kemanusiaan banjir Pakistan 2022. Sumbangan datangnya daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis penyerahan berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan ABDB berjumlah RM10,000 disampaikan oleh Major Jeneral Datuk Paruka Seri Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Sementara sumbangan dari Kementerian Pertahanan berjumlah RM2,914 disampaikan oleh Kolonel Besara Dayang Nur Suryati binti Haji Syarbini, Setiausaha Tetap Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan. Sedekah dan wakaf dihasrat dapat menyemai rasa tanggungjawab dan empati untuk membantu golongan yang memerlukan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Bersempena sambutan 102 tahun Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB, Majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Nak Damit dan almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Haji Abdul Azim diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Majlis disertai oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah Yasin, diikuti dengan bacaan tahlil. Majlis umpamanya merupakan salah satu aktiviti keagamaan yang dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB. Projek Perumahan Negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7 bakal menelan belanja lebih RM96 juta dan termasuk di dalam projek Rancangan Kemajuan Negara ke-11. Projek yang bermula hari ini dijangka siap dalam tempoh masa 24 bulan di atas tapak projek dengan keluasan 80 hektar. Skop projek termasuk reka bentuk dan pembinaan bagi kerja-kerja infrastruktur dan 950 unit rumah jenis teres. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis menandatangani kontrak bagi projek berkenaan di antara Jabatan Kemajuan Perumahan dan kontraktor yang dilantik Tong and Tong Sdn Bhd di Kementerian Pembangunan.
Penandatanganan kontrak disaksikan oleh jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Penurangkaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional, Kementerian Pembangunan. Menandatangani bagi pihak Jabatan Kemajuan Perumahan Dayang Rosniza binti Datuk Paduka Haji Hamdani, pemangku pengarah kemajuan perumahan. Sementara pihak Tong and Tong Senior Berhad diwakili oleh Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Metasim, pengarah urusan syarikat berkenaan. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan jaminan reka bentuk di antara pihak Jabatan Kemajuan Perumahan bersama-sama dengan 3 pihak konsultan projek berkenaan iaitu Gemilang Latif Associates, Perunding Prima Reka dan Sepakat Setia Perunding Sendirian Berhad. Dua buah masjid di daerah Temburong menjadi tumpuan program infak dan berwakaf yang diukayahkan oleh bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong serta kelas bimbingan Muslimah. Program yang diadakan pagi tadi bagi menggalakkan penglibatan Muslimah dalam memakmurkan masjid di samping mengeratkan lagi ukhuwah serta kerjasama dalam kalangan Muslimah. Hadir di Balai Ibadat Kampung Sibut, Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Program menumpukan kepada beberapa kategori antaranya bagi membantu kalangan Muslimah seperti ibu tunggal, orang kurang berkemampuan, golongan fakir dan miskin yang memerlukan bantuan. Manakala di Masjid Kampung Selangan turut dihadiri oleh Datin Hajah Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Wakaf tersebut adalah bagi kemaslahatan jemaah di masjid sama ada berbentuk kelengkapan prasarana di masjid ataupun untuk binaan masjid. Juga diadakan penanaman pohon di kawasan masjid dan balai ibadat. Status Harian Amal Baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapih. Kementerian Kesihatan memaklumkan 253 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei Jun 2023 dibuka bermula hari ini 5 Januari 2023 hingga 14 Februari 2023. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat dibuka. Penerimaan borang setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi, borang yang lengkap dengan dokumen yang dikehendaki hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 14 Februari 2023. Maklumat lanjut layari Mansesawa www.moi.gov.bn. Seorang lelaki dan seorang perempuan tempatan dikenakan hukuman hari ini atas satu perjuruhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nur Fahmi bin Haji Muhammad Jawi berumur 20 tahun didapati memiliki 17 karton dan 1 paket rokok pelbagai jenama
serta 90 kotak dan 2 unit barangan vape jenis pod pelbagai jenama semasa serbuan ke atas sebuah rumah di Jalan Pandan 5. Mahkamah Magistrate Kuala Belait mengenakan denda RM21,200 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar. Sementara itu, Mahkamah Magistrate Tutong mengenakan denda ke atas Arinah binti Ali berumur 54 tahun kerana memiliki 13 kartun dan 20 paket rokok pelbagai jenama semasa serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Telisai, Tutong. Dia didenda RM29,000 atau 15 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dalam kedua-dua kes dirampas untuk dimusnahkan. Satu insiden kebakaran berlaku ke atas sebuah unit di kedai di kawasan Kampung Petani, daerah Tutong. Anggota bomba dari Balai Bomba Tutong dan bantuan jentera dari Balai Bomba Bukit Beruang Tutong dikerahkan ke tempat kejadian. Kebakaran berlaku pada keseluruhan sebuah unit kedai yang menempatkan bengkel memperbaiki penghawa dingin kereta. Kesemua pekerja bagaimanapun berjaya keluar dengan selamat. Ahli bomba segera bertindak dan api dapat dikawal dalam masa 10 minit. Punca serta anggaran masih dalam siasatan.